كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد، يمتطي العز بعزم من حديد. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa'. Dan alhamdulillah daripada tadi saya lihat ya teman-teman kita sudah mula masuk ke ruangan FB Live kita ini dan memberikan salamnya kepada kita. Pertama sekali kita lihat di situ ada Kak Nur Kamaria kita. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Nur. Mudah-mudahan hari ini Kak Nur
Sudah sihat? Okey. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada Kak Noh. Seterusnya kita ada Kak Som. Okey, Kak Som baru jumpa semalam. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Som. Amin mudah-mudahan. Terima kasih di atas doanya itu. Kita ada Kak Rohaya. Assalamualaikum Ustazah. Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tim MKS dan semua. Selamat pagi, selamat pagi. Kak Zah dekat situ? Okey, Kak Zah. Kak Zah mana satu Kak Zah? Assalamualaikum ke Waalaikumsalam ni? Kita nak ambil yang mana? Waalaikumsalam lah tak perlu. Waalaikumsalam. Mana satu? Nak ambil yang mana? Assalamualaikum ke Waalaikumsalam? Ada dua ni. Assalamualaikum lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Zah. Moga Ustazah sihat pagi ni. InsyaAllah mudah-mudahan. Cuma tak cukup tidur saja InsyaAllah mudah-mudahan. Kak Som dah jawab salam tu. Cik Salimah kita. Oh, Cik Salimah ada dengan kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Aisyah pun ada dengan kita pagi ni. Assalamualaikum Ustazah dan semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oh, Kak Aisyah. Oh, dia letak kat bawah. Saya baru nak cakap. Sebab biasanya Kak Aisyah ni dia akan cakap apa tahu? Thank you so much admin for this FB live. Rupanya dia letak dekat bawah tu. Ada lagi satu tu saya baru nampak. Asyik baik saya tak cakap tadi. So biasanya dia akan komen dengan satu panjang tu kan. Dia akan cakap thank you so much admin for this FB live. Tapi hari ni dia ada dua komen yang berbeza di situ. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Aisyah kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Ada juga Kak Mas di sana. Cak, Doktor, very good morning. I hope tak ada I hope you are doing well. Alhamdulillah. Mudah-mudahannya doakan saya Kak Mas. Terima kasih kerana sentiasa bersama dengan saya setiap pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan masa yang cukup untuk Kak Mas untuk sentiasa bersama dengan kita dan saya tahu Kak Mas ni kalau dia tak online secara live dia akan ikuti secara rakaman. Alhamdulillah mudah-mudahan Allah sentiasa berikan kekuatan untuk kita terus-terusan menuntut ilmu. Kita ada Liza di situ. Liza semalam pergi mana? Semalam tak datang kuliah Liza? Kan dah kena kat sini. Semalam tak datang kuliah Liza, pergi mana? Okey. Ustazah nak check ni attendance tau. Tak datang kuliah kenapa? Baik, Liza kata apa? Oh, Liza je nak pujuk saya lagi love. Betul ke Liza? Nak pujuk saya bagi love. Semalam tak datang, takut je. Tak ada apa lah Liza, gurau saja. Okey, itu. Kita ada Razia di situ. Siapa ni? Razia, Kak Razia kita. Assalamualaikum Ustazah dan sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita akan mulakan perbincangan kita pada pagi ini dari muka surat yang keberapa, di poin yang keberapa. Sebagaimana biasanya, saya minta semua muslimah-muslimah yang selalunya bergiat aktif menggunakan perkataan tu, bergiat aktif memberikan komen-komen di sini. Okay, letakkan di ruangan komen di situ supaya kita dapat cek semula bagaimana muka suratnya. Kita dah cuti seminggu kan hari tu. Last week kita tak ada kuliah kerana kita hari raya. Jadi minggu ni kita berada di muka surat 237. Poin yang ke-50. Okey. Poin 50 muka surat 237 Kak Zah. Okey, Kak Zah 237.50. Yang lain Kak Aisyah sama ya. 237 nombor 50 maksiat penyebab kebinasaan di dunia dan akhirat. Ada tak yang lain? Kak Noh pun sama. Kak Som pun sama. Okey. Cik Salimah. Cik Salimah, Masya Allah. Saya suka jawapan Cik Salimah kerana dia sentiasa bersama dengan saya di sudut muka surat tu. Cik Salimah dengan doktor sama. Itulah Cik Salimah, Masya Allah. Ada juga kita geng kan. Yang lain 237. Jadi saya lihat di sini kita ada dua muka suratnya. Iaitu, admin boleh sharekan slide Ustazah? Okay. Kita berada di muka surat yang ke berapa ni? Sorry, kita berada di muka surat 246 atau 237 di poin yang sama. Okay, biasa memang kita ada dua muka surat lah. 246 ataupun 237 tadi kan. Di muka surat, di poin yang ke-50
berbunyi di sini topiknya maksiat penyebab kebinasaan dunia dan akhirat. Saya tidak tahu ada tak di sana cetakan lain yang muka suratnya berbeza dari 237 atau 246. Jika sekiranya ada, senang saja Muslimah, lihat poin kita yang ke-50 bertajuk maksiat penyebab kebinasaan dunia dan akhirat. Kita akan mulakan perbincangan kita daripada poin ini dan kita akan selesaikan poin ini pada pagi ini. Baik, pada poin kita di sini, okey, kita ada satu lagi kesan bila seseorang dia melakukan dosa dan maksiat. Apakah kesan pada hatinya, kesan pada dirinya dan juga pada kehidupannya secara keseluruhannya, dunia dan akhirat. Baik, di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia memberikan kepada kita dengan sedikit penjelasan tentang tajuk tersebut. Jadi dia katakan begini, di antara dampak ni kesannya, di antara dampak maksiat adalah mendatangkan unsur-unsur kebinasaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Jadi bila seseorang dia melakukan kemaksiatan, ia boleh mendatangkan unsur-unsur kebinasaan ataupun hal-hal kebinasaan dalam diri dia, bukan sahaja ketika dia hidup di dunia ini, bahkan ketika nanti setelah Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan dia di akhirat kelak. Bukan itu sahaja, kita lihat di sini dia jelaskan kepada kita dosa adalah penyakit. Okey, dosa yang kita buat yang mana tadi ia mendatangkan unsur-unsur kebinasaan, itulah penyakit yang membunuh. Dia bukan penyakit yang biasa-biasa. Yang orang kata makan Panadol boleh terus baik, bukan begitu. Tetapi di sini kita lihat dosa yang kita lakukan ia adalah penyakit yang boleh membunuh kita. Walaupun kita rasa kita belum mati lagi, tetapi sebenarnya ia telah mematikan diri kita. Itulah yang kita lihat pada poin-poin yang sebelumnya kita dah masuk ke poin yang ke-50 ni, maknanya ada 49 poin yang telah kita bincangkan. Apa yang boleh berlaku kepada diri kita setelah kita ni melakukan dosa, kemudian kita rasa selesa dengan dosa tersebut dan kita tidak mahu ada rasa bertaubat daripada dosa-dosa itu. Apa yang berlaku kepada kita ada banyak yang telah kita bincangkan. Yang penting di sini, ia boleh membunuh. Kesannya boleh mendatangkan, membawa kita kepada maut, tapi kita belum mati lagi. Kita belum mati lagi, cuma apa yang matinya, inilah yang akan kita bincangkan. Okey, di sini. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pada perenggannya, okey, yang berikutnya, itu perenggan yang kedua, dia jelaskan kepada kita begini ya. Okey, dia kata, badan tidak mungkin sihat kecuali dengan gizi. Gizi ni maksudnya makanan, okay, yang kita consume. Daripada makanan yang kita consume ini ataupun kita dapatkan, di situ kita akan dapat zat makanan, kita akan dapat vitamins daripada makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam badan kita. Jadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata begini, badan tak mungkin sihat kecuali bila kita makan makanan yang dapat menjaga kekuatannya. Kita makan makanan yang boleh menjaga kekuatan kesihatan badan kita. Kita makan apa? Telur, contoh telur kan, susu, apa-apa sajalah yang kita makan yang boleh menjaga badan kita ini supaya ianya sentiasa sihat dan kuat. Ini macam iklan Milo ya, minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Okey, kita lihat di sini dia kata apa? Selain daripada itu, makanan yang kita makan itu tadi, dia memberikan kepada kita dengan kekuatan, menjaga kekuatan. Ia juga membersihkan zat-zat perosak. Okey, membersihkan zat-zat perosak. Maknanya ada mungkin bakteria ataupun apa-apa yang ada dalam badan kita yang kita tidak tahu. Tapi bila kita consume satu makanan yang memiliki khasiat, kadang-kala makanan ini dia boleh membantu untuk kita mengeluarkan unsur-unsur yang tak sihat itu daripada badan kita ataupun dia menyembuhkan badan kita secara dalaman tu lah kan bila kita makan makanan yang sihat ini.
Dan seterusnya kata apa, yang jika melebihi batas toleransi akan merosak badan. Apa pun yang kita makan, walaupun ia makanan yang sihat, tetapi jika kita makan ia secara berlebihan, okey, yang dia kata tadi jika melebihi batas toleransi, maknanya jika kita melebihi. Gula elok untuk badan kita, betul tak? Ia memberikan zat, ia memberikan tenaga untuk diri kita ini supaya kita dapat menjalani kehidupan dengan baik. Tapi bagaimana jika sekiranya kita makan gula itu melebihi daripada apa yang kita perlukan? Ianya boleh mendatangkan penyakit bagi diri kita. Apa pun, lemak, kan kita makan lemak, uh, ayam, okey, ramai orang suka makan ayam makan ayam, daging, kita kalau makan ia secara berlebihan dan, daripada apa yang kita perlukan, itu akan menyebabkan badan kita tak boleh, tolerate lah, badan kita akan, sakit sehingga dia tak boleh untuk menerima, makanan itu yang akhirnya menyebabkan ia menjadi rosak dan binasa. Serta imunitas, imunitas maksudnya imun badan kita, okey, kita punya immune system yang ada pada badan kita ini untuk melawan hal-hal yang membahayakan tubuh. Jadi apa pun yang kita makan, dia boleh memberikan kesihatan kepada badan kita, yang halal kesihatan pada badan kita, cuma jika ianya melebihi ataupun melampaui batas, ia boleh merosakkan badan kita, juga imun sistem yang ada pada badan kita. Inilah yang mana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia cuba bawakan, hal tadi berkaitan dengan kita makan makanan tadi kan untuk badan kita, untuk kesihatan, untuk memberikan imun yang kuat. Tapi kalau sekiranya ianya berlebihan, itu akan menyebabkan badan kita rosak. Di sinilah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia datangkan bagaimana kesihatan hati pula. Ya, tadi kesihatan badan. Sekarang didatangkan kepada kita dengan satu lagi contoh, iaitu kesihatan hati kita daripada sudut rohani kita. Sebab hati ni juga, kita kalau makan sesuatu, ia boleh merosakkan liver kita lah, okey, hati kita. Jadi kalau hati kita rosak secara medikalnya di situ kan, kalau ia rosak, ianya juga boleh menyebabkan rosak badan kita dan keseluruhannya, ia tidak dapat berfungsi dengan baik. Tapi di sini, bila kita kata kesihatan hati daripada sudut kerohanian kita, daripada sudut dalaman kita ini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia berikan kepada kita dengan beberapa pembahagian. Iaitu bagaimana kita nak menguatkan hati itu, bagaimana kita nak bersihkan ia dan bagaimana kita nak adakan satu imun, ketahanan, okey. Ketahanan, bagi hati itu agar ia tidak terkena dengan penyakit. Jadi di sini dijelaskan kepada kita begini. Begitu pula dengan hati, kehidupannya tidak akan sempurna melainkan dengan gizi, iaitu dengan makanan. Makanan yang apa boleh kita consume untuk menjadikan hati kita ini kuat. Okey, hati kita ini sihat. Dia kata iman dan amal soleh. Hati kita perlu ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita ataupun turunkan kepada kita dalam kehidupan ini sehingga kita beramal dengan apa yang kita imani. Kedua-dua perkara ini itulah yang akan menjadikan hati kita kuat. Baik, seterusnya dia kata, uh, membersihkan unsur-unsur perosak dengan taubat nasuha. Dan kita boleh membersihkan hati itu tadi. Badan kita, kita boleh detox kan, betul tak? Kita makan something, minum air, jus buah-buahan, jus sayur-sayuran apa kan. Biasa orang kata, oh I nak detox badan I, nak buang hal-hal yang tak nak itu daripada badan ni, nak keluarkan ia daripada badan kita. Hati juga memerlukan kepada detox tu tadi. Yang mana kita nak keluarkan hal-hal yang tidak baik daripada hati kita. Tapi bagaimana? Di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Taubat nasuha. Apakah yang dimaksudkan dengan taubat nasuha? Muslimah semuanya, sila letakkan di ruangan komen. Jadi saya dapat lihat jawapan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan taubat nasuha? Okey, Kak Som, apa dimaksudkan dengan taubat nasuha? Sila letakkan di ruangan komen. Jadi Ustazah dapat
baca. Tadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata begini, kita kalau nak bersihkan hati kita ni, nak jaga kebersihan hati kita ni daripada unsur yang boleh merosakkan hati tu tadi kan, kita lakukan dengan taubat nasuha. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan taubat nasuha? Tunggu jawapan, betulkan tudung. Saya ingatlah tudung. Okey, Kak Som, menyesal dengan dosa yang telah dilakukan dan tidak akan mengulanginya lagi. Ini dipanggil sebagai taubat nasuha. Menyesal dengan dosa yang dilakukan dan tidak akan mengulanginya lagi. Okey, Kak Razia, dia kata apa? Kembali ke jalan Allah. Ini dipanggil sebagai taubat. Okey, Kak Mas. Ikhlas, berazam dan menyesal dengan perbuatan maksiat yang dilakukan. Okey, kita ada 3 jawapan di sini. Ada jawapan yang lain. Liza, nak jawab apa Liza? Kak Noh, okey Kak Noh. Kak Noh, menyesal, memohon ampun, bersungguh-sungguh tidak mengulanginya lagi. Cik Salimah, okey Cik Salimah, jarang Cik Salimah komen. Cik Salimah cakap apa? Dia benar-benar tidak melakukan perkara yang maksiat itu tadi. Mas Nizah, Mas nak kata apa di situ Mas? Mengabdikan diri kepada Allah. Kak Aisyah kata menyesal dengan dosa atau maksiat yang dilakukan dan tidak mengulangi perbuatan atau kesalahan yang sama. Okey, semua jawapan hampir sama di sini. Kak Rohaya bertaubat dan berusaha memperbaiki diri. Kak Zah kata apa tu lah? Menyesal, okey? Menyesal, tak buat lagi, beramal soleh. Okey. Semua jawapan hampir sama. Tak salah pun. Okey, semua jawapannya betul, tak salah. Okey, tak salah. Bila kita kata taubat nasuha ni, kita nak bersihkan hati kita tadi kan. Kita nak lakukan ia bagaimana kita taubat nasuha. Maknanya di sini ada dosa yang telah kita lakukan yang menyebabkan hati kita itu tadi ada unsur-unsur perosak yang boleh merosakkan hati kita. Jadi bila kita taubat nasuha, okay, saya ambil lagi kembali jawapan-jawapan yang diberikan oleh muslimah-muslimah kita, iaitu kita menyesal dengan dosa-dosa kita, kemudian kita berazam tidak mahu mengulanginya lagi, yang mana kita nak kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana? Ia perlu dilakukan dengan seikhlas mungkin sebagaimana yang Kak Mas sebutkan itu tadi. Dan di sini kalau sebut tentang menyesal tu dah ramai sebutkan, mesti menyesal. Maknanya itu merupakan syarat, okay, syarat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak boleh sikit-sikit je lah kan, maknanya dia tak boleh hari ni lah menyesal je lah, tapi ada satu keazaman untuk melakukannya lagi. Dia mesti tidak ada satu azam yang mana dia tidak mahu melakukan dosa tersebut. Okey, tadi ada yang sebutkan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu memperbaiki diri kita, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang ada kejahatan ataupun unsur-unsur yang boleh merosakkan yang terdapat dalam hati kita, ia akan dapat dibersihkan dengan sebaik-baiknya. Okay, terima kasih kepada semua muslimah yang memberikan jawapan di situ. Tidak ada yang salah ya. Semuanya tepat. Cuma saya nak combinekan setiap satu daripada soalan-soalan jawapan-jawapan yang diberikan tu tadilah. Sebab ada banyak di sana. Baik, di sini kita lihat Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia bukan hanya sebutkan tentang bagaimana kita nak kuatkan hati kita, bagaimana kita nak membersihkan hati kita. Tetapi dia memberikan kepada kita dengan tips untuk kita mempunyai ketahanan hati, jiwa yang kental, jiwa yang betul-betul. Sebab apa tadi kita dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pula ada jiwa yang kental, jiwa yang begitu berdaya tahan, berdaya saing. Ini dah macam mana? Berdaya tahan, berdaya saing kan? Yang kita takkan kembali kepada dosa dan maksiat itu tadi. Maka di sini dia kata kepada kita
Orang yang begini, dia perlu menjaga kesihatan hatinya tadi dan menjauhkan perkara yang merosak kesihatan hati tersebut. Maksudnya, perkara yang merosak kesihatan hati itu ialah kita perlu menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan lakukan dosa. Tinggalkan dosa. Barulah hati kita ada ketahanan yang kuat. Sebab kita ni kalau tak biasa buat dosa, ya muslimah, tak biasa tau. Okey, tak biasa buat dosa. Bila sekali kita buat, itulah yang akan buat kita cepat-cepat takut kepada Allah, menyesal, tinggalkan lalu bertaubat kepada Allah. Tapi kalau orang yang biasa buat maksiat, dia tak ada ketahanan tu. Dia akan rasa selesa dan dia tak rasa perlu untuk bersihkan hati dia. Maka di sini ketiga-tiga poin ini iaitu kekuatan hati, pembersihan hati dan juga ketahanan hati, ianya tidak boleh dipisahkan. Setiap daripada satu poin ini ia saling menguatkan. Ia perlu bergandingan seiring dan sejalan supaya ianya memberikan kita memberikan kita hati yang betul-betul mantap untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di perenggannya yang berikut dia kata begini. Takwa adalah sesuatu nama yang mencakup 3 perkara di atas. Okey, takwa adalah satu perkara yang mencakup 3 perkara di atas. Apa 3 perkara di atas? Iaitu kekuatan hati kita, iman dan amal soleh. Kebersihan hati yang kita perlu miliki iaitu dengan taubat nasuha. Dan yang terakhir ialah bagaimana kita nak menjaga ketahanan untuk hati kita itu tadi ialah dengan menjauhi kemaksiatan. Ketiga-tiga perkara ini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Ia adalah kita boleh panggil sebagai ketakwaan kita kepada Allah. Jika ada salah satu perkara ini mati, maka sebesar itu pula kematian takwa. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ianya boleh mati jika salah satu daripada 3 ini mati. Contoh, saya berikan contoh di sini. Kita kalau mati iman dan amal soleh kita, kita tak boleh bertaubat nasuha dan kita tidak boleh menjauhi kemaksiatan. Betul tak? Kalau kita tak ada iman, kita pula tidak beramal soleh, macam mana kita nak bertaubat? Macam mana kita nak menjauhi kemaksiatan? Dia tak boleh membentuk ketakwaan dalam hati seseorang. Begitu juga, kalau taubat nasuha itu mati, tapi kita beriman, kita beramal soleh. Okey, beramal soleh. Sebab saya tak nafikan, ada orang dia beriman, dia beramal soleh tapi dia buat maksiat. Yang mana dia tak sedar dengan kemaksiatan dia. Dan dia tak ada rasa untuk bertaubat kepada Allah. Di sini kita kata bila taubat nasuha itu tidak ada, tidak ada, bagaimana dia nak menjauhi kemaksiatan? Nampak ya, bila taubat nasuha itu mati, walaupun dalam keadaan dia beriman dan beramal soleh, tapi dia tidak boleh untuk sampai kepada poin kita yang ketiga, ketahanan hati kita yang ketiga di sini, iaitu untuk menjauhi kemaksiatan. Kerana apa? Taubat nasuhanya mati. Okey, maknanya kita keluarkan poin taubat nasuha itu. Bayangkan jika kita ini tidak menjauhi kemaksiatan. Maksudnya menjauhi kemaksiatan itu dia tidak ada dalam diri kita. Ianya mati. Bagaimana pula kita nak melakukan taubat nasuha? Kan? Sebab apa kita tak menjauhi kemaksiatan? Orang yang tak jauhi kemaksiatan maknanya dia dekat dengan kemaksiatan itu. Dia tidak ada rasa untuk bertaubat kepada Allah. Walaupun dia beriman dan beramal soleh. Sebab dia di sini, Imam Ibn Qayyim kata apa? Ketiga-tiga ini dia saling berkait rapat. Kalau satu mati, sebesar itu pula kematian ketakwaan. Kerana kita perlukan ketiga-tiga ini bagi menjadikan hati kita sebagai hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertakwa kepada Allah ialah mereka yang mana beriman dan beramal soleh.
juga sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, kita tak kata, oh dia bagus dia beriman dia beramal soleh, dia selalu bertaubat kepada Allah. Tapi kalau dia tak menjauhi kemaksiatan, kita tak boleh kata dia sebagai seorang manusia yang bertakwa kepada Allah. Kerana insan yang bertakwa kepada Allah dengan maksud yang lebih umum, kita fahami ia sebagai insan yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maksud meninggalkan larangan Allah ialah menjauhi kemaksiatan. Jadi 3 perkara ini amat penting supaya kita berusaha. Sebab betul lah kita ni memang susah untuk jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi tidak ada yang mustahil dalam kehidupan ini jika kita berusaha dengan sehabis usaha untuk sampai ke arah ketakwaan kepada Allah. Kerana apa? Banyak perkara yang kita buat dalam ibadah ini, Allah Subhanahu Wa Taala selalu kata apa? La'allakum tattaqun. Moga-moga kalian menjadi orang yang bertakwa. Allah suruh kita berpuasa untuk kita jadi orang yang bertakwa. Allah suruh kita bangun malam supaya kita jadi orang yang bertakwa. Allah suruh kita jadi orang yang sentiasa berkata benar, yang sentiasa menjadi orang yang berkasih sayang. Kerana apa? Supaya kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takwa itu letaknya di mana? Hati kita. Sebab itu di sini, tiga perkara ini, kalau ia rosak salah satunya, maka akan rosaklah segala-galanya. Tapi boleh tak kita nak capai balik apa yang rosak ataupun kita perbaiki balik? Boleh. Selama mana kita hidup tidak ada orang kata tak boleh pulang ke pangkal jalan. Dia masih lagi boleh pulang ke pangkal jalan. Kalau kita tak ada iman dan amal soleh, masih lagi boleh beriman dan beramal soleh. Tak ada masalah. Kalau kita tak ada bertaubat kepada Allah tu dengan taubat nasuhah, kita masih lagi ada peluang untuk bertaubat nasuhah kepada Allah. Jika kita sekarang ni banyak melakukan kemaksiatan dan kita tidak menjauhi kemaksiatan, kita masih lagi boleh tinggalkan maksiat tersebut dan jauhi kemaksiatan tersebut. Kerana apa? Kita masih hidup. Okey, kita masih hidup. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan nyawa untuk memperbaiki kesemua silap dan salah kita, kejahatan kita, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang takwa itu di sini, iaitu takwa itu di hati kita ini, Nabi SAW baginda memberikan kepada kita dengan larangan-larangan apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita ini supaya kita boleh jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kejap, suara saya. Okey muslimah, kita lihat begini. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi memberikan kepada kita dengan beberapa perkara ataupun larangan-larangan supaya kita jauhi. Jangan lupa ya tadi poin kita yang terakhir di situ menjauhi kemaksiatan kan. Menjauhi kemaksiatan ia boleh membentuk diri kita menjadi seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Kita lihat begitu. Sebab itu di sini sebelum Nabi SAW menyebutkan tentang hadis kita ini, at-taqwa hahuna. Nabi SAW menyebutkan tentang hal-hal yang perlu kita jauhi yang dilihat ia sebagai kemaksiatan dalam kehidupan kita. Nabi kata apa di dalam hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? La tahasadu. Janganlah kalian ini saling berdengki. Kita sesama manusia, ini hati ya, okey. Dengki ni biasanya dekat dalam hati kita.
Nabi SAW ingatkan kepada kita, la tahasadu. Janganlah kalian saling berdengki antara satu dan yang lain. Kita dengki dekat dia dengki dekat kita, tak game. Okay? Kita ni tak game-game nanti. Tak ada penghujungnya. Kalau hidup ini asyik penuh dengan kedengkian. Kita tak boleh tengok dia senang, dia pun tak boleh tengok kita senang, kan? Kita tengok dia bahagia, kita sakit hati. Kita tengok dia bahagia pun kita sakit hati. Bila masanya dalam keadaan kita ini, bila jadi orang yang dengki itu, kita boleh mencapai kebahagiaan. Kedengkian tidak pernah boleh membawa seseorang kepada kebahagiaan kerana hatinya adalah hati yang tidak bahagia. Kerana hatinya adalah hati yang sakit, yang sentiasa inginkan kehancuran dan kebinasaan pada orang lain. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita, la tahasadu. Janganlah kalian ini saling berdengki. Lalu Nabi SAW mengingatkan, wala tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci. Benci ni juga ada dalam hati kita, bukan? Kita ni tak terus-terus tengok orang tu macam benci. Dia mesti ada something. Ada something yang menyebabkan hati kita rasa macam tak suka. Itu yang buat kita jadi benci kepada seseorang. Tapi Nabi larang, la tabaghadu. Jangan kalian ni saling membenci. Jangan saling membenci sebab benci ini dia akan bawa kepada hasad itu tadi. Kemudian Nabi SAW juga ingatkan kepada kita, wala tadabaru. Janganlah kalian saling membelakangi. Saling membelakangi ni maksudnya apa? Kita kalau nampak kawan kita nampak kita, masing-masing paling badan. Macam tu. Okey, saling membelakangi. Itu maksudnya. Kita maksudnya ini kita panggil sebagai satu bentuk permusuhan lah yang ada dalam hubungan kita sama manusia. Kita nampak dia, kita paling. Kan? Paling buntut lah. Tunjuk belakang gitu kan. Buat bodoh macam tak tengok kan. Tak kau apa, siapa. Sibuk orang kat sini pun kat sini. Sibuk je. Kita pun paling badan kita macam ni kan. Tengok situ je kan. Ini maksudnya la tadabaru. Nabi kata apa? Jangan saling membelakangi. Sebab kita ni kalau jumpa orang sekalipun, kita ni yang tak kenal pun, kita tak buat begitu. Betul tak? Walaupun tak kenal, kita still berhadap-hadapan. Betul tak? Bayangkan kalau kita jumpa orang, kita belakangan dia. Apa rasanya? Okey, jangan cakap orang lain, cakap anak sendiri. Kalau anak kita berbual dengan dia di belakangan kita, apa rasanya? Sakitnya hati aku tengok budak ni. Macam tu kan? Baik yang kecil, baik yang remaja, baik yang dah tua juga. Okey. Kalau dia buat gitu, rasa macam hati tu sakit je kan? Sebab tu Nabi larang. Ia boleh buat hati kita sakit. Bila kita nampak ada orang yang membelakangi kita ataupun bila kita berbual dengan dia kan, ni ibu tengah cakap ni. Dia cakap budak tu main handphone, cakap ni. Maknanya itu membelakangi tau. Okey, ramai orang tak rasa main handphone tu membelakangi orang lain. Tapi ini yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. La tadabaru. Bila kita berbual, kita bercakap, kita jumpa sesiapa pun, kita berjumpa secara berhadap-hadapan. Kan? Kita tidak buang muka kita tak palingkan badan kita, kerana kalau kita lakukan sedemikian, tidak ada adabnya dan ia boleh menyebabkan hati seseorang sakit. Dan kalau kita diperlakukan sedemikian, hati kita juga turut akan sakit. Lalu Nabi SAW ingatkan kepada kita, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah kalian membeli barang di atas barang orang lain. Maksudnya di sini, kita pergi kedai, kemudian kita nak beli satu barang ni. Barang tu dah tak ada stok dah. Tinggal satu saja. Ada orang, dia masuk kedai ni, dia tengok barang tu, dia suka. Dia pun cakap dengan orang kedai ni, awak bagi saya barang yang dia pegang tu. Saya nak barang tu. Tak ada stok lagi kan? Okay, saya nak bayar lebih. Ambil barang daripada tangan dia. Kalau orang kedai ini, dia melebihkan orang tersebut, inilah yang kita panggil, Nabi kata, kalian membeli barangan di atas barangan orang lain yang ada pada tangan orang lain. Dan itu boleh berlaku dengan pelbagai macam cara. Saya tak boleh bincangkan hadis tu. Secara panjang lah sebab kalau nak discuss panjang lagi ada pelbagai cara ia boleh berlaku. Maknanya kadang-kadang ia berlaku dengan kesepakatan orang kedai kan. Kadang-kadang ia berlaku dengan kesepakatan orang dengan niat dia sendiri dengan staff-staff dia. So ini berlaku dalam jual beli.
Tapi bila ia berlaku, yang kita nampak di sini sakit hati kan, kita yang nak beli barang tu sakit hati tau. Kita akan geram, kita akan dendam dengan orang tu. Ini yang Nabi SAW sebutkan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kenapa Nabi larang kita jadi orang yang dengki? Kenapa Nabi larang kita jadi orang yang suka benci sana, benci sini? Kenapa Nabi SAW larang kita jadi orang yang mana membelakangi antara satu dan yang lain? Kenapa Nabi SAW larang kita membeli barang yang ada di tangan orang lain? Kerana jika kita berada pada situasi-situasi itu ataupun bila kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, semua itu perbuatan maksiat ya. Okey? Yang Nabi SAW sebutkan tadi, semua itu adalah perbuatan maksiat. Kalau kita buat perkara-perkara itu, sekejap ada orang tutup pintu, sekejap. Ganggu pula. Ah, maaf sekejap. Okey, dia dah pergi. Dia dah pergi. Tadi saya cakap apa? Ni lah masalahnya. Saya cakap apa tadi? Saya cakap apa tadi? Hmm, tentang hadis tadi kan? Okey, macam mana nak balik track ni? Tadi cakap pasal kenapa Nabi SAW melarang kita untuk jadi orang-orang yang tadilah disebutkan ni? Betul, terima kasih Wati. Kenapa Nabi SAW melarang kita untuk bersifat dengan dengki, membelakangi, membenci kan? Sebab kalau kita buat perkara-perkara yang Nabi larang itu tadi, yang itu kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, ia akan menyebabkan kita tidak jadi insan yang saling bersaudara. Kerana yang ada di kalangan kita kelak ialah permusuhan yang tiada henti. Jadi kalau satu orang, kita bayangkan kita ada 5 orang. Kalau 5 orang, lima-lima ni dengki. Ni kan, lima-lima ni dengki. Lima-lima ni jadi orang yang saling membenci, saling berdengki. Adakah boleh mencapai kata sepakat? Boleh mencapai keharmonian? Tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh bahagia. Lima-lima ni tak boleh bahagia. Ataupun kita kata satu je lah. Okey, satu saja. Satu saja daripada 5 orang ni, satu saja. Kita dah kawan 5 orang kan. Tapi satu ni ada masalah. Dengki, benci, suka buruk-burukkan orang lain, batu api kan. Empat-empat ni jadi bergaduh kerana satu orang ni. Jadi masalah kan? Dia memburukkan keadaan dan ia membinasakan perhubungan yang baik antara kelima-limanya. Sebab itulah di sini Nabi kata, kalau kita nak jadi orang yang bersaudara, empat perkara tu tadi yang saya sebutkan, yang Nabi SAW sebutkan kepada kita, ia perlu dijauhi. Jangan dilakukan. Dan Nabi juga ingatkan al-muslimu akhul muslim. Kita dan saudara kita yang lain, okay, seorang muslim dan muslim yang lain adalah bersaudara. Yang mana kita la yazlimuhu, kita tidak menzaliminya, wala yakhzuluhu, kita tidak merendahkannya, wala yahkiruhu, kita tidak menghinanya. Barulah kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang hadis ini.
Nabi kata at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu di sini. Dan Nabi SAW menunjukkan ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Bermakna untuk mencapai ketakwaan, hati itu ia perlu sihat. Nampak ya? Untuk mencapai ketakwaan yang tempatnya di hati kita ini, hati kita perlu baik. Ia perlu bersih daripada perkara-perkara maksiat dan sentiasa bertaubat kepada Allah. Maka tepatlah tadi bila Imam Ibn Qayyim dia letakkan dengan 3. Okay, 3 perkara tadi kan untuk menjelaskan berkenaan dengan kekuatan hati. Kita nak ada hati yang kuat, kita perlu apa? Beriman dan beramal soleh. Kita nak ada hati yang bersih, kita perlu sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar taubat. Kita nak ada ketahanan bagi hati kita ni, hati kita kuat supaya kita ni tak kembali kepada dosa-dosa kita ataupun hati kita ni tak lemah sikit-sikit je bila dah bertaubat kan. Kemudian macam alah bila dengar cakap orang ni lembek kan. Maka ketahanan hati tu tak berapa mantap. Ia perlu dilakukan dengan terus-terusan menjauhi kemaksiatan. Bila 3 perkara ini ada, itulah yang tadi Imam Ibn Qayyim kata apa? Ianya merupakan yang kita panggil sebagai ketakwaan. Kalau satu ia mati dalam hati itu tadi kan, maka akan menyebabkan matilah yang lainnya. Walaupun ianya bergerak, walaupun ianya ada, tetapi ia tidak dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Orang yang beriman dan dia beramal soleh, tetapi kalau dia tidak menjauhi kemaksiatan, kita tak lihat kita tak lihat dia memiliki keimanan dan amal soleh yang terbaik. Dia pasti berbeza dengan keimanan dan amal soleh orang yang mana dia meninggalkan dosa. Dia takkan sama statusnya, kualitinya, kan? Penilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak akan sama. Tapi apa pun di situ memang kita pulangkan ia kepada Allah. Apa yang Allah nak nilai, ia adalah pada penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita yang dah belajar ni, kita tahu kalau kita buat sesuatu perkara, okay, maknanya kita ni beriman, kita beramal soleh, tapi kita masih lagi mengumpat. Adakah itu baik untuk keimanan dan amal soleh kita? Kan? Sebab kita tak menjauhi kemaksiatan. Kita ni kalau dah syok sangat mengumpat, kita tak ada rasa nak bertaubat. Sebab apa? Kita tak rasa benda tu dosa. Tapi kita beriman, yes kita beriman. Kita beramal soleh, ya kita beramal soleh. Apa makna beramal soleh? Kita solat, kita puasa, pergi umrah, kita buat baik dengan orang lain. Tapi mulut tak baik. Susah juga. Adakah ianya sama dengan keimanan dan amal soleh? Iaitu orang yang solat, puasa, pergi umrah, buat baik dengan meninggalkan kemaksiatan. Dia takkan sama. Kualitinya berbeza. Dan pasti kita nak memilih ataupun kita nak jadi orang yang mana beriman, beramal soleh, bertaubat dan juga menjauhi kemaksiatan. Supaya ketakwaan kita kepada Allah semakin mantap. Dan kita tahu orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan tempatkan dia dalam syurganya. Dan itu yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Bukan kita nak buat sesuatu jangan CP-CP. Faham tak maksud saya? Jangan CP-CP sikit-sikit kan. Kita kalau nak buat sesuatu tentang akhirat kita ni, kita buat sehabis baik macam tu. All out saya kata. Kita kalau buat sesuatu tentang dunia, biasanya kita buat betul-betul. Kita buat betul-betul, mesti bagus ni. Nanti orang kata kita bagus, kita buat ni betul-betul semua, ada kesungguhan. Kita mantap ni. Kita nak begitu. Tapi kenapa berkaitan dengan akhirat kita, sikit lebih kurang jelajah. Macam itu ya. Macam tu. Kita biasa macam tu. Bila tentang akhirat je, tak apalah sikit lebih kurang. Yang penting kau buat. Yang penting gini. Yang penting gini. Yang penting kita beriman kepada Allah sudahlah. Sikit-sikit sudah. Dia bukan begitu. Sebab banyak kali saya ingatkan dunia ini dia tempat kita yang sementara. Untuk kita beramal soleh, untuk kita pergi ke akhirat sana. Akhirat yang kita tak tahu bila pasti kita akan perginya. Sebab bila dah kiamat baru kita akan pergi kepada akhirat itu nanti. Tapi
nak pergi, nak sampai ke sana, kita tak boleh pergi dengan tangan kosong. Kita mesti ada bekalan. Bekalan yang bukan orang kata sikit-sikit. Bekalan yang bukan kita kata sipi-sipi lah, sikit lebih kurang. Bukan bekalan yang begitu. Kalau kita nak tempat kita terbaik di akhirat, kita nak sesuatu standard yang tinggi, status yang tinggi di akhirat, apa yang kita usahakan tentang akhirat itu juga perlu berkualiti. That's why hati kita perlu jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ianya akan menjadikan kita orang yang sentiasa ingin memiliki amal soleh yang berkualiti untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, kita akan buat semua sikit lebih kurang je. Tak apalah, yang penting puasa, yang penting solat, yang penting baca Quran, yang penting ni. Betul lah. Kita tak kata salah. Yang penting baca Quran kan. Sikit pun tak apa. Betul. Sikit pun tak apa. Yang penting puasa. Jangan tak puasa langsung. Betul. Yang penting solat. Jangan tak solat langsung. Betul. Semua betul. Saya tak nafikan itu. Tetapi adakah kita perlu berpada dengan yang penting ini, yang penting itu? Maksudnya yang penting kau buat. Dia bukan begitu. Kita perlu sentiasa memperbaiki amal soleh kita supaya bila ia baik, ia juga baik untuk diri dan hati kita. Macam kita makan, kita tak makan sikit lebih kurang je lah makan, yang penting kenyang. Okey, mungkin hari ini kita makan, kita tak sempat makan, kita cuma makan sikit-sikit kan, makan fries ke apa kan, macam tu kan. Tapi adakah kita nak biarkan esok pun kita makan fries juga? Lusa kita makan fries lagi? Kan walaupun fries tu mahal kan. Kita makan apa lagi? Adakah kita mesti nak upgrade diri kita? Tak nak besok kita nak makan Arnold's ke apa kan macam tu kan. Maknanya kita ada sesuatu yang kita nak yang terbaik. Kita takkan biarkan ia sama. Betul tak? Mungkin hari ni kita kata hari ni naik motor. Takkan kita nak sentiasa naik motor je. Ustazah, motor tu mahal Ustazah. Sebab saya naik motor yang besar. Betul. Tapi ada situasi yang mana kadang-kadang kita nak upgrade diri kita. Itu tentang hal dunia. Kita sentiasa nak upgrade supaya kita dapat satu kehidupan yang lebih baik. Kita berusaha bersungguh-sungguh. Tak tidur malam kadang-kadang kan. Fikir macam nak rak kita macam mana nak ada kehidupan yang baik. Macam mana boleh kita dapat makan sedap. Macam mana boleh masuk hotel. Masuk hotel tu untuk untuk vacation lah bukan untuk benda lain. Macam mana kita boleh buat hal-hal yang kita nampak, kita suka. Yang halal lah, yang membahagiakan kita. Tetapi ia memerlukan kepada usaha. Wang ringgit. Kita akan usaha sehabis usaha untuk dapatkan ini. Itu tentang dunia. Namun, kenapa tentang akhirat kita masih lagi nak berpada tak apa yang penting buat. Kalau hari ini kita solat yang penting kita solat, esok lusa jangan pastikan kita perlu solat yang betul sebenar-benarnya, ikhlas kerana Allah, yang mana kita buat ia dengan penuh kekhusyukan, yang kita ada kualiti pada amalan tersebut. Kita perlu pastikannya begitu. Dia tak boleh sentiasa sama. Kalau mungkin dulu, saya ambil contohlah. Kalau mungkin dulu kita baca Al-Quran, alif dengan ain pun macam sama bunyi, takkan kita nak sentiasa sama begitu? Macam tu kan? Macam tu kan? Takkan kita nak sentiasa begitu? Dulu memanglah kita belajar budak-budak dengan makcik mana dekat flat dekat rumah dia kan. Kita sekarang ni, usia-usia dah macam ini, usia-usia macam ni kita dah nampak mana yang betul, mana yang salah, mana yang bagus, mana yang tak bagus, bagaimana nak jadi orang yang bertakwa, bagaimana kita nak jadikan diri kita seorang yang beramal soleh, bagaimana kita sentiasa ni perlu apa yang mendatangkan kepada kita ataupun memberi kesan kepada kita bila kita melakukan kemaksiatan, kita dah nampak semuanya itu. Bermakna ia memerlukan kepada usaha kita untuk memperbaiki amal kita untuk kehidupan akhirat. Bukan lagi tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia dah okey dah. Tak ada apa-apa yang masalah bagi saya dalam kehidupan dunia ini. Sebab kalau akhiratnya settle, insya-Allah dunianya juga settle. Okey? Kalau akhirat kita, maksudnya akhirat settle bila kita usaha untuk akhirat kita dengan sebaik-baiknya, insya-Allah perkara-perkara dengan dunia ni, tentang dunia ni, dia akan juga turut cantik kita lakukan. Cuma jangan jadi penunggang agama. Okey. Itulah untuk nampak tentang akhirat kan, tapi dia macam penunggang agama. Itu lain cerita. Tapi yang penting di sinilah bagaimana kita usaha. Okay, untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia bukan perjuangan yang penting kau buat. Yang penting ini, yang penting tak. Dia bukan begitu. Tapi bagaimana kita betul-betul berusaha dengan sehabis usaha untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi.
Okey, baik. Di sini dia kata jika perkara ini telah jelas. Kita balik pada kitab kita. Jika perkara ini telah jelas, maka dosa adalah lawan dari 3 perkara tersebut. 3 perkara apa tadi? Jangan lupa, iman dan amal soleh. Kita letak satu poin ya. Iman dan amal soleh, taubat nasuha, menjauhi kemaksiatan. 3. Sekali lagi, iman dan amal soleh, taubat nasuha, menjauhi kemaksiatan. Kita ada 3 ini. Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Jika perkara ini telah jelas, maka dosa ia adalah lawan dari 3 perkara tersebut. Okey, dosa adalah lawan bagi 3 perkara tersebut. Sementara dosa itu ia mendatangkan zat-zat penyakit, menghilangkan imun yang ada pada badan kita. Imun sistem kita tu jadi rosak kan, dan mencegah pembersihan dengan taubat nasuha. Bila kita buat kemaksiatan, tadi kita tak ada kekuatan hati, kita ada kebersihan hati, dan kita ada juga apa tadi? Ketahanan pada hati kita. Kalau kita buat dosa, ianya akan menyebabkan ketiga-tiga perkara itu tadi turut terjangkiti dengan penyakit yang mana tadi dikatakan ada zat-zat penyakit padanya. Ada kesakitan-kesakitan padanya yang menyebabkan kekuatan hati kita lemah. Yang menjadikan hati kita yang asalnya bersih menjadi kotor. Yang menjadikan ketahanan hati kita yang kuat itu tadi, dia menurun. Kerana apa? Dosa yang kita lakukan. Sebab itu di sini, kita lihat ya. Dia kata, lihatlah badan orang yang sakit. Zat-zat perosak dan unsur-unsur penyakit bertumpuk-tumpuk dalam dirinya. Orang yang sakit, kita lihat begini. Dia biasanya kan, kalau sakit ni dia berawal dengan satu bagi apa ya? Titik lah. Kita kata ada satu titik penyakit pada diri kita ini. Dia berawal dengan satu. Tapi kemudian kenapa ia jadi teruk? Sakit kita makin lama makin teruk. Sebab yang titik yang satu itu, kita kata sel yang jahat ini ataupun penyakit tu kan, dia berkembang, dia membiak dan dia dah spread dekat badan kita. Itu yang menyebabkan sistem badan kita rosak. Sebab penyakit tersebut dah merebak keseluruhan tubuh badan kita. Yang menyebabkan kita binasa kan, kita mati kan, ataupun rosak sistem. Kerana satu penyakit ini rosak buah pinggang dia. Kerana satu penyakit ini rosak hati dia. Rosak banyak benda yang rosak. Kerana penyakit itu dah spread, dah tersebar pada badan dia. Jadi dia kata begini, ia tidak mampu membersihkannya dan tidak mampu mencegahnya. Kita bayangkan, kalau cancer cell tu, dia dah merebak di badan kita. Kita tak mampu lagi. Kalau dia dah sampai kepada satu stage, yang mana dia dah merosakkan semua yang ada pada badan kita, kita tak mampu buat apa-apa. Dan secara perlahan-lahan dia akan buat kita rosak dan binasa. Akhirnya kita mati. Ini penyakit. Saya ambil contoh kanser tadi kan. Dan dia kata apa? Maka bagaimanakah kesihatan dan keberlangsungan hidupnya? Bila dah jadi begitu, kanser sel tu dia dah merebak pada badan kita yang menyebabkan kita ni dah tak boleh buat apa-apa. Bagaimana kita nak menjalani kehidupan kita? Susah. Sebab kita dah tak mampu untuk bangun, dah tak mampu untuk makan macam biasa. Kita cuma dah tinggal tunggu masa untuk rosaklah segala-galanya dan binasa. Jadi Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Sungguh betapa indahnya ucapan seorang penyair. Dia ambil satu ucapan seorang penyair ini dan dia kata apa? Badanmu dengan immunity yang kau jaga, badan kita dan ketahanan tubuh yang kita jaga itu kerana takut penyakit yang tiba-tiba. Kenapa kita jaga kesihatan kita? Kita jaga pemakanan. Kita ambil vitamin contohnya kan, suplemen, kita ambil berbagai macam. Kalau ada orang yang suka makan jamu temulawak lah apa-apa kan, makanlah kunyit ke apa, minum itu, minum ini. Kita nak jaga kesihatan kita supaya ia tidak berlaku penyakit yang tiba-tiba. Kalau ia berlaku pun, ia tidak sedahsyat yang berlaku kepada orang lain kerana kita ada satu sistem ataupun satu makanan yang mana membantu untuk menjaga ketahanan tubuh kita itu tadi. Okey,
Macam contoh kita ambil vaksin. Kenapa kita ambil vaksin? Sebab ia untuk membantu kita supaya kalau kita sakit, kita kena dengan COVID, kita tak seteruk orang yang tidak divaksin. Dia menjaga, dia membantu kita untuk cepat pulih dan sebagainya. Ini tentang badan kita. Lalu dia kata apa? Lebih utama lagi dirimu, kau jaga. Kalau tentang badan kita tu, kita jaga dah sedemikian. Kita takut kena penyakit tiba-tiba yang akan menyebabkan penyakit itu spread ke seluruh badan kita. Yang akhirnya kita mati dengan penyakit tersebut. Kita takut kan? Kita risau kan? Sebab tu kita ambil vitamin, suplemen, semua benda yang kita rasa boleh menjaga kesihatan kita, kita ambil. Kalau tak ni macam mana nak kerja? Macam mana nak hidup sihat? Macam mana nak bahagia? Macam mana kalau sakit badan ni rosak semua? Semua benda tak boleh buat. Satu benda pun tak boleh buat. Kita takut, that's why kita jaga kesihatan kita. Tapi Imam Ibn Qayyim kata apa? Kita lebih utama lagi jaga diri kita dari kemaksiatan kerana takut neraka. Ramai orang lupa tentang hal ini. Kita seharusnya jaga diri kita. Yang lebih utama ialah kita jaga diri kita kerana kita takut kita masuk dalam api neraka Allah. Mungkin sebab kita tak nampak. Ia belum lagi berlaku. Ya? Di depan mata kita ni. Mungkin kalau kita dah nampak orang masuk neraka, orang kena seksa dengan api neraka ni, barulah kita ada rasa nak takut. Namun, Muslimah, orang yang bertakwa kepada Allah, yang banyak membaca Al-Quran, banyak baca hadis-hadis Nabi SAW, yang ada ilmu, dia akan takut setakut-takutnya kepada neraka itu. Kerana apa? Dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dia boleh bayangkan apa yang berlaku dalam neraka itu menerusi ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam kitabnya. Dia dapat rasa bagaimana azabnya seksa dalam api neraka bila dia baca hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa dia boleh bayangkan? Kenapa dia boleh rasa apa yang dia baca, apa yang dia amalkan dalam kehidupan dia itu tadi? Kerana hatinya bertakwa kepada Allah. Dia sebenarnya takut. Kita kalau takut neraka, bermakna kita takut kepada Allah. Allah yang menciptakan neraka itu. Itulah yang menyebabkan kita jauhkan diri kita daripada kemaksiatan kerana kita nak jaga diri kita. Dan Imam Ibn Qayyim kata apa? Itulah yang lebih pantas untuk kita buat bagi diri kita ini. Kalau kita jaga diri kita daripada penyakit, maka kita juga perlu jaga diri kita daripada api neraka Allah. Yang mana dia kata, siapa yang menjaga kekuatannya dengan melaksanakan perintah, menjaga imunitinya dengan menjauhi larangan dan membersihkan kesalahannya dengan taubat yang sebenar-benarnya, nescaya dia telah mengerjakan seluruh kebaikan serta meninggalkan semua kejelekan. Maknanya semua perkara yang buruk. Okey. Jadi di sini saya bawakan sebuah hadis Nabi SAW tentang titik hitam yang membinasakan ini. Kenapa kita, bukan kenapa, bagaimana. Okay, bagaimana kita ni sebagai seorang Muslimah nak jaga hati kita supaya ia tidak rosak. Supaya kita tak binasa. Sebagaimana kita jaga keseluruhan tubuh badan kita ini daripada penyakit. Kita ambil suplemen itu, kita ambil vitamin itu dan ini. Kita nak jaga diri kita kan supaya kita tak terkena dengan penyakit. Okey. Hati kita ini juga perlu dijaga secara rohaninya agar ia tidak sakit dan ia tidak binasa. Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang titik hitam yang membinasakan hati kita. Nabi kata apa? Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Kita ni ya Muslimah, bila kita buat perkara dosa, satu dosa, satu kesalahan, akan ada satu titik hitam di dalam hati kita. Nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Akan ada satu, dia tak banyak tau, satu saja. Satu titik hitam dalam hati kita. Tetapi Nabi ajarkan kepada kita bagaimana kita ni boleh menghilangkan titik hitam yang satu itu. Baru satu, dia boleh hilang. Bagaimana? Nabi kata, فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُكِلَ قَلْبُ.
apabila dia meninggalkan dosa itu dan meminta ampun serta bertaubat kepada Allah, maka hatinya dibersihkan. Itu caranya. Sebab itu, bila kita buat satu maksiat, kita kena cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Kerana satu kemaksiatan itu, ia hilang. Ataupun satu titik hitam itu, ia hilang daripada hati kita bila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan hilangkan titik hitam tersebut. Tetapi Nabi kata apa? Bila satu titik hitam yang sudah ada dalam hati kita tersebut, kita biarkan, bahkan wa inna ada zida fiha. Tapi kalau dia buat lagi dosa tersebut, ia akan menyebabkan titik hitam itu bertambah dalam hatinya. Kita buat satu dosa hari ini, satu titik hitam. Kita ikuti dengan satu lagi dosa, satu lagi titik hitam. Kita buat satu lagi lepas itu, satu lagi titik hitam. Sampailah Nabi kata, titik-titik hitam itu penuh dalam hati kita hatta ta'luwa qalbah. Sehingga bila titik hitam tersebut bertambah, semakin bertambah, inilah yang akan menutup hatinya. Hati kita akan tertutup, yang mana kita panggil penutupan itu, yang menutup kita kan, kita panggil ia sebagai ar-ran. Ar-ran ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mutaffifin ya. Silap ya pada sudut. Nama surah tu bukan Al-Mutaffifi, Al-Mutaffifin, N dia tertinggal. Allah kata apa dalam Al-Quran? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesekali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati. Apa yang mereka usahakan, dosa-dosa mereka. Bila kita buat dosa demi dosa dan kita tidak bertaubat kepada Allah, dosa-dosa itulah yang akan menutupi hati kita daripada melihat kebenaran, daripada menerima nasihat, daripada menerima hal-hal yang baik yang ada di sekitar kita. Titik hitam ini yang menutupi hati kita akan menyebabkan kita binasa. Kerana kita tidak lagi melihat di mana letaknya kebenaran dan kita dah tak nampak lagi apa yang orang lihat itu sebagai apa yang orang nasihatkan kepada kita itu sebagai satu perkara yang baik. Sebab itu, kena ingat begini Muslimah, saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini dengan hadis ini. Hati kita ini ia adalah raja yang menguasai keseluruhan tubuh badan kita. Okey, hati kita dia ini adalah ketua, pemimpin yang memimpin semuanya yang ada pada badan kita ini. Nabi kata begini, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, ketahuilah bahawa dalam diri kita ini ada segumpal darah. Darah ini idza salahat salahal jasadu kullu. Jika segumpal darah ini, Nabi kata, jika ia baik, maka akan baiklah keseluruhan jasad kita. Tapi Nabi ingatkan, wa idza fasadat, kalau segumpal darah tersebut ianya rosak, maka rosaklah keseluruhan jasad kita. Ala wahiyal qalb, dan ingatlah, itulah yang dinamakan dengan hati. Jika hati kita baik, maka baiklah keseluruhan badan kita ini. Kita akan fikirkan yang baik-baik tentang orang lain, kita akan cakap yang baik-baik tentang orang lain, kita akan tulis yang baik-baik, kita akan post yang baik-baik di IG dan FB kita, kan, kita akan send message yang baik-baik di WhatsApp kita. Kita tak ada masa untuk buat perkara yang jahat. Kerana tindakan kita semuanya dipandu oleh hati kita yang baik itu tadi. Kita bayangkan, jika hati kita rosak, bagaimana hati kita rosak? Ia penuh dengan kedengkian, ia penuh dengan hal-hal yang benci itu tadi, kan? Hati kita ni adalah hati yang mana suka sangat sakit hati. Sakit hati tu kan maknanya ada je yang tak kena.
dalam diri kita ini bila kita melihat orang lain. Itu maknanya hati kita rosak. Bayangkan kalau kita memiliki hati yang sedemikian. Apa yang kita fikirkan tentang orang lain semuanya adalah rosak. Maknanya tidak baik. Okay, hati kita tak baik tadi kan? Apa yang kita fikirkan tentang orang lain semuanya tak baik. Yang kita cakap semuanya adalah perkara yang tidak baik. Yang kita buat adalah perkara yang tidak baik. Maknanya hati tu tidak ada keikhlasan dalam setiap perkara yang kita lakukan. Kerana hatinya dah rosak. Sebab tu Nabi kata di sini, kalau kita jaga hati kita tu kan, yang Nabi ingatkan tentang segumpal darah ini, maknanya kita kena jaga ia supaya ia menjadi hati yang baik. Kita perlu hindari hati itu sakit yang menyebabkan ia jadi rosak. Jadi pada awal lagi kita kena jaga supaya kita tak termasuk pada kategori yang kedua itu, iaitu memiliki hati yang rosak. Dan di sini saya nak ingatkan ya muslimah, tidak ada teori ataupun macam mana, kita ni tidak ada satu istilah yang mana kita kata hati baik, mulut jahat. Tidak ada istilah yang sedemikian. Agama kita tidak pernah mengajarkan tentang hal itu. Okay, selalu orang kata, tak apa, aku ni memang mulut aku dia jahat tapi hati aku baik. Ada begitu? Tidak. Sebab apa yang keluar daripada mulut kita, ia perlu selari dengan apa yang ada pada hati kita. Sebab itu yang Nabi ajarkan kepada kita. Kalau hati kita baik, jasad kita semua baik, termasuklah mulut kita. Kan? Kita akan cakap perkara-perkara yang baik kerana hati kita baik. Tapi kalau hati kita tak baik, itulah yang menyebabkan keluar daripada mulut kita ucapan-ucapan yang tidak baik. Jadi agama ini tidak pernah mengajarkan kepada kita bahawa jadilah orang yang mulutnya jahat tapi hati baik. Tak. Itu bukan ajaran Nabi SAW. Nabi ajar kepada kita mulut dan hati ia perlu selari kebaikannya. Mulut dan hati ia perlu menjadi anggota, okay? Ia perlu menjadi part yang ada dalam badan kita ini ataupun diri kita yang mana betul-betul bertakwa kepada Allah. Hati yang bertakwa kepada Allah, dia juga akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang menunjukkan ketakwaan dia kepada Allah. Ataupun kita tak boleh kata, ataupun kita tak boleh ada satu identiti yang ada pada diri kita. Muslimah boleh besarkan wajah saya sebab saya dah habis tentang slide ini. Kita tak boleh kata pada diri kita dengan satu keadaan yang mana ataupun kita nak jadi seorang muslimah yang mana mulutnya manis tapi hatinya tidak, macam itu kan. Dia opposite. Benda-benda yang opposite ni tentang hati dan mulut ini dia tak boleh berlaku sedemikian. Kita tak boleh jadi orang yang mana mulutnya manis, cakap baik depan orang, kan pijak semut tak mati orang kata kan. Baik kata, Sakinah, kau cantik Sakinah, Sakinah kau bagus pandai kau cakap ni. Tapi dalam hati kita, macamlah cantik sangat, macamlah bagus sangat menyampah. Ini pun tak boleh. Ya, ini tak boleh. Sebab dia tak selari sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kan? Dia tak boleh begitu. So dalam hidup kita ni kita perlu banyak jaga tentang hal ini. Jangan jadi orang yang fake, yang palsu ketika menjalani kehidupan ni. Kalau kita baik-baiklah dengan sebaik-baiknya. Bukan saya kata kalau jahat-jahatlah dengan sejahat. Tidak begitu. Maknanya kalau ada sesuatu yang kita tak berkenan, yang kita tak suka, mungkin terbaik kita beritahu. Supaya orang itu faham. Kadang-kadang kerana kita terlampau ingin menjaga sesuatu kan, ia menyebabkan orang tak faham. Lalu inilah yang menjadi punca kita terpaksa buat satu perkara yang tidak ikhlas dalam hidup. So kalau tak nak, cakap tak nak. Dia senang macam tu. Hidup ni simple. Jangan jadikan ia complicated. Okay? Hidup kita simple saja. Allah jadikan kita ni jadi seorang hamba Allah, muslimah yang beribadah kepada Allah SWT. Sebenarnya simple benda tu. Hidup kat atas muka bumi ni beribadah kepada Allah. Bila kita tahu kita perlu beribadah kepada Allah, semua perkara yang ada di sekitar kita dia akan jadi mudah. Maknanya kita perlu buat sesuatu mengikut kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan, bukan manusia inginkan, bukan makhluk inginkan ataupun yang kita inginkan. Kerana kita adalah hamba yang beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita ni ada sesuatu isu dengan orang yang ada di sekitar kita ini, bagi saya berterus terang itu lebih baik.
supaya kita ni tak jadi orang yang sakit hati. Okey, hati kita tak sakit. Kalau kita ni berpura-pura dalam hidup kan, kita berpura-pura jadi, orang yang, suka dalam masalah itu kan, dia tak bawa kita ke mana. Yang sakitnya nanti ialah diri kita tau Muslimah. Okey, sebab hati kita tu dia tak tenang. Tapi kalau kita berterus terang, kalau kita rasa kita tak selesa, kita beritahu kita tak selesa. Kita cakap tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang masih lagi tidak merendahkan diri orang lain. Kita masih perlu ada akhlaknya dalam apa jua perkara yang kita lakukan. Even dalam hal nak meluahkan perasaan kita tentang sesuatu yang kita tidak suka. Ia memerlukan kepada akhlak dan budi bicara kita. Sebab orang yang bertakwa, dalam hal dia suka, dalam hal yang dia tak suka, semuanya dipandu oleh syariat. Itulah yang menyebabkan hati dia jadi baik. Tapi kalau orang yang tak bertakwa, dalam hal yang dia suka ataupun dalam hal yang dia tidak suka, kedua-duanya dia akan lakukan ikut kepada kehendak hati dia. Sebab tu dalam hidup ini, kita ni orang Melayu, kita pegang dengan kata apa? Kalau kita ikut kepada hati, kita akan mati. Kalau kita ikut pada rasa, kita akan binasa. Kita tak nak ikut kepada hati kita yang buat kita mati. Dan kita tak nak ikut kepada rasa kita yang buat kita binasa. Tapi Muslimah, dalam hidup kita ini, kita kena ikut kata iman kita. Barulah kita akan jadi seorang Muslimah yang aman dalam kehidupan. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk terus-terusan menjadi seorang muslimah yang berusaha ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan. Saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.